9. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، طه، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقع، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصاف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، البروج، طارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الانشراح، الدين، العلق، القادر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمازات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافر، النصر، المسد، الإخلاص، الفلق، والآخر، الناس، صور في القرآن.
inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci penguji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Khutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Khutamah itu? Al-Khutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Surah Al-Humazah ayat 1 hingga akhir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi hambanya yang mukmin dan yang berusaha serta berkemahiran. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa
cerita warna pagi Dengarkan. Pemakanan tak ada. Cuma kopi 3 in 1 ni kadang-kadang manis. Gula dia tu kalau ikut kajian dietitian apa semua kadang-kadang bersudu-sudu nak bagi dia sedap. Ramai orang lah. Dia benda-benda tu manis, benda-benda tu berlemak, dia punya sedap dia tu ekstra sikit. Terutama dengan kopi 3 in 1 ni. Jadi dia tak menyebabkan barah prostat, tapi kalau diminum dengan banyak boleh menyebabkan darah tinggi, kencing manis dan sebagainya lah. Sebab akan jadi obesiti dan sebagainya kan. Kopi ataupun apa-apa minuman berkafein seperti teh dan juga Coca-Cola kan ada kafein, dia itu caffeinated drink kan. Green tea ke Chinese tea ke, dia akan merangsang pundi kecing tu untuk jadi overaktif. Maknanya dia asyik nak tandas. Lepas minum kopi terus nak pergi toilet. Jadi kalau kata contohnya macam kita nak travel lah, daripada satu tempat ke satu tempat tu ambil masa 1 jam, tak ada R&R di tengah-tengah. Kalau kita duk teguk kopi dalam kereta, kau tiba-tiba nak terkencing, kadang-kadang dia tak boleh tahan. Jadi kalau kita tahu kita jenis yang sensitif kepada kopi, bukan semua orang janganlah minum. Itu je. Berpada-padalah dengan apa yang kita buat. Baik tu. Dah tahu perjalanan panjang, lepas tu kita jenis tak tahan, janganlah macam-macam. Lepas tu kadang-kadang kalau kita pergi berhenti di tepi jalan raya ni, mungkin tandas tu tak bersih. Lepas tu kan kalau tandas tu tak bersih, lepas tu kan nak solat dah fikir 2 kali balik, dah jadi banyak masalah, dah jadi serabut. Tapi tak apa, pagi ni kalau terbeli kopi tu biarlah dulu. Tak apa, minum. Dah sampai nanti kau minum. Kalau tidak hantar kat sini pun boleh kan? Kami tolong minumkan. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tersungkur rintih, jiwa merintih, bagai diragut segala, terbiar nyawa melara, menggekar ketabahan. Di langit
rasakan hangat air mata pada setiap sujudku. Ku menyerahkan hidupku padamu, ya Tuhanku. Maklam 91.5 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami dan Alhamdulillah kita kembali kepada untuk anda para pendengar pada waktu ini kita kembali untuk segmen Khabar Orang Muda dan insya-Allah kita akan ke udara hinggalah ke akhir nanti bersama dengan tetamu kita iaitu bersama dengan saudara Suhail bin Muhammad Kamarudin merupakan Presiden Pertubuhan Belia Perdana dan kita ucapkan selamat datang dahulu kepada tetamu kita pada hari ini yang dapat bersama kita. Assalamualaikum Suhail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat dia? Sihat, alhamdulillah. Ya, katanya baru balik dari Kota Kinabalu, dari Sabah ya, memanjat gunung. Saya berjalan pun macam orang kata macam pinguin. Berbaloi lah ya, sakit tapi merasa naik ke Gunung Kinabalu tu. Alhamdulillah. Dan insyaAllah tajuk kita pada hari ini kita akan bicarakan berkaitan dengan sosialisasi politik anak muda. Bertepatan dengan musim pilihan raya sekarang ni, kita nak anak-anak muda kita jelas dan tahu berkaitan dengan politik dan juga apa yang dikatakan dengan sosialisasi politik untuk orang muda ni. Jadi Suhail mungkin nak berikan definisi ataupun mukadimah dahulu dengan tajuk kita ni. Silakan Suhail. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, alhamdulillah kita berada dalam suasana dalam cuaca bukan setakat hujan tapi cuaca di mana menghadapi pilihan raya umum 15. Jadi sekarang ni di mana-mana orang bincang tentang soal pilihan raya. Dan semalam kita menyaksikan parti-parti telah mengumumkan calon-calon mereka. Belum penamaan calon pada 5 hari bulan nanti. Jadi meriahlah suasana di sosial media kita khususnya dan di sekitar-sekitar kita dengan bendera, dengan pelbagai cerita tentang politik. Dan insyaAllah bagi meraihkan suasana dan cuaca yang ada pada hari ini kan berkaitan dengan politik ini, maka terima kasih banyak kepada pihak IKIM ya, khususnya Kak Mas kerana telah memilih tajuk sosialisasi politik anak muda pada kali ini. Sebab memang menarik untuk kita bincang tentang sosialisasi politik anak muda pada kali ini sebab kita baru saja menyaksikan bagaimana suatu pindaan yang sangat penting dalam perlembagaan negara kita, iaitu membenarkan pemilih berumur 18 tahun ke atas. Dan yang paling penting ialah pewartaan daftar pemilih tambahan ini secara automatik. Ya, betul. 22. Jadi tak perlu register umur 18 tahun ke atas ni. Jadi automatik. Jadi penambahan sekitar 5.8 juta pemilih baru yang mana untuk tahun ini saja 1.2 juta pemilih yang berumur. Jadi alhamdulillah kita menyaksikan bahawa ramai orang yang akan jadi pemilih ataupun pengundi-pengundi khususnya dalam kalangan anak muda. Selain daripada pengundi yang sedia ada seramai 21,113,000 orang lebih yang sudah sedia ada. Jadi daripada keseluruhan 21,000 ni Kak Mas, kita ada lebih kurang 94% yang berumur 21 tahun dan ke atas. Jadi kalau nak diikutkan yang berumur 18 hingga 29 tahun saja, kita ada lebih daripada 6 juta orang.
Jadi ini suatu perkembangan yang sangat baik kepada sistem demokrasi negara kita, dan sesungguhnya ia memberikan kesan besar juga kepada negara kita bagi menentukan kepimpinan yang akan memimpin negara kita. Jadi sosialisasi politik sebenarnya dalam tafsiran bahasa mudahnya ialah keterlibatan dalam aktiviti politik, yang kalau kita boleh pecahkan kepada 3 perkara, iaitu penyertaan dalam aktiviti politik, mengikuti perkembangan aktiviti politik, dan juga perbincangan isu berkaitan dengan politik. Cuma pada kali ini kita akan bincang secara spesifik, iaitu sosialisasi politik dalam kalangan anak muda. Jadi itu secara tafsiran mudahnya Kak Mas pada hari ini. Sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, insyaAllah. Tapi mungkinlah, sebab kan kita nak cerita pasal anak muda ni ya. Soal bila kita cerita anak muda, mungkin dia kata apalah dia kena mengena dalam merekanya, sosialisasi politiknya, apalah fungsi pada mereka. Mungkin bagi mereka tak rasa ada kepentingan pada diri mereka sendiri berkaitan dengan fungsi ke ataupun kepentingan ke, apalah hak untuk mereka itu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, soalan yang cukup penting untuk kita fikirkan. Sebab ramai, tidak semua anak muda begitu. Ramai juga yang, tapi mungkin yang baru-baru yang tidak berasal daripada keluarga orang yang aktif dalam politik juga mempengaruhi. Sebab sosialisasi politik ini dipengaruhi oleh keluarga, oleh masyarakat sekitar. Mungkin dah biasa dengan ahli keluarganya terlibat dalam politik, kesedaran politik mereka berbeza. Berbandingkan orang yang tidak terlibat secara langsung. Walau bagaimanapun, saya ingat saya nak jawab soalan yang Kak Mas tanya tadi, apa kepentingan pada negara. Kalau anak muda suka tanya soalan ni, memang saya sendiri pun dapat juga soalan ini. Kenapa penting sangat saya ambil tahu tentang politik? Sistem bernegara kita ni ialah sistem demokratik berparlimen, demokrasi berparlimen ini. Orang yang duduk di parlimen adalah orang yang menentukan dasar negara, orang yang menentukan polisi negara, dan orang yang menentukan undang-undang, peraturan-peraturan dalam negara kita. Saya sebagai contoh baru balik daripada Gunung Kinabalu. Siapa yang akta berkaitan dengan penjilitan ataupun akta taman negara yang tidak bolehkan sesiapa sahaja boleh bawa balik jenis tumbuhan, flora, fauna tertentu. Dekat mana diputuskan? Dia diputuskan di parlimen. Memang dibuat di peringkat pindaan, di peringkat kementerian. Tetapi diputuskan di parlimen, dibahaskan di peringkat parlimen dan dipersetujui. Begitu juga dengan yang lain-lain, sistem pendidikan negara kita. Begitu juga dengan berkaitan dengan urusan ekonomi negara kita. Begitu juga dengan urusan sosial negara kita. Contohnya bantuan-bantuan kebajikan yang telah dinaikkan daripada 150 jadi 300 ke 400 jadi 500, daripada 500 jadi 1000 sebagai contoh. Ini semua diputuskan di parlimen. Begitu juga dengan peruntukan-peruntukan yang lain, termasuklah peruntukan kepada anak muda itu sendiri, juga diputuskan di parlimen. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur negara, berkaitan dengan peladangan pertanian, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan segala urusan. Ini ditentukan oleh orang-orang politik yang bersidang di dalam Dewan Rakyat dan dan juga di Dewan Negara, dan akhirnya dibawa menghadap kepada yang di Pertuan Agong. Jadi ini adalah satu sistem yang kita terima pakai dalam negara kita. Jadi penting ke tidak penting, penting untuk kita letak orang yang betul untuk membuat suatu keputusan kepada negara kita, kepada diri kita bahkan, untuk ditentukan bagaimana arah tuju ataupun direction negara kita, ataupun bagaimana negara ini nak dibangunkan. Sebab itu kalau orang tanya penting, ya memang penting. Dia akan mempengaruhi banyak perkara urusan hidup dalam negara kita. Jadi
perlu anak muda ambil tahu, perlu anak muda cakna. Sebab itu kita dalam suatu kajian yang dilakukan oleh IRIS Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia pada tahun 2015 sebagai contoh, di dalam domain sosialisasi politik. Saya ingat mungkin boleh izinkan saya Kak Mal, saya baca sedikit skor yang mana yang dalam banyak domain yang telah orang kata apa dikaji bagi keseluruhan sebagai contoh pembangunan sendiri, hubungan sosial, identiti, kesihatan, pendidikan. Namun skor IBM domain sosialisasi politik ni adalah yang paling rendah, yang menunjukkan sebanyak 45.82%. Yang ini kategori tidak memuaskan, yang bermaksud bahawa Malaysia ni kurang aktif menceburkan diri dalam hal ehwal berkaitan dengan politik. Kalau kita tengok skor dia sebagai contoh domain berbincang mengenai isu politik hanya 48.29%. Mengikuti perkembangan politik 46.41%. Penyertaan dalam aktiviti politik termasuk kecenderungan terhadap parti hanya 42.75%. Jadi ini adalah skor domain terendah dalam banyak-banyak domain yang dikaji. Ini memberi kesan juga sebenarnya kebimbangan kita apabila ketidakpedulian ini memberikan kesan. Jadi pada semua pendengar IKIM, ini saya ingat kena mainkan peranan. Yang berperanan dalam masyarakat, sama ada sebagai pemimpin dalam komuniti, sama ada seorang ibu bapa, sama ada sebagai seorang guru, sama ada sebagai anggota masyarakat, apa saja kedudukan ataupun apa saja yang kita ada, kita berada di mana saja sekalipun, tolong beritahu anak muda keluar mengundi. Keluar mengundi dan kena ambil tahu tentang politik negara kita, sebab dia akan mempengaruhi banyak perkara. Bagaimana duit dan hasil mahsul negara ini nak diuruskan oleh kerajaan, ditentukan di peringkat parlimen, pembentuk bajet, bagaimana nak diagihkan atau digunakan hasil mahsul negara kita ni yang akhirnya boleh memberikan manfaat kepada negara. Maka anak muda perlu terlibat, perlu tahu, ambil tahu, cakna terhadap isu-isu politik yang ada pada hari ini. Itu kalau katanya perlu ke tidak kena ambil tahu, perlu. Perlu ada kesan, ada kepentingan sebagaimana yang saya sebutkan banyak tadi. Sebab ahli politik, saya mudahkan sikit untuk semua anak muda di luar sana, perlu anak muda pada hari ini ambil tahu tentang politik, kerana ahli politik yang dipilih dalam pilihan raya akan menentukan banyak dasar dan polisi negara, dan mereka juga yang akan menentukan bagaimana duit itu nak dibelanjakan, khususnya ahli politik yang diberikan amanah tanggungjawab untuk memimpin negara. Maka penting untuk kita ambil tahu bagi membantu kita untuk membuat pilihan yang terbaik sewaktu pilihan raya umum yang ke-15 nanti, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi macam Suhail katakan tadi, pentingnya untuk kita ataupun untuk anak muda ni ambil tahu, terutamanya untuk kita nak memelihara negara kita dari segi politik, dari segi ekonomi dan juga pembangunan negara itu sendiri untuk anak muda dan generasi akan datang juga sebenarnya. Jadi macam tadi kita pun tahu apabila kerajaan membuat secara automatik daftar undi secara automatik, bagus supaya anak muda ni semua akan terlibat dengan mengundi dan sebagainya. Tapi macam mana, apa antara sebab sebenarnya yang menyebabkan anak muda ni kurang, macam Suhail sebut tadi, hanya 42%, 44% yang membincangkan berkenaan politik, yang nak ambil tahu pasal politik. Sebab apa mereka ni sangat kurang ataupun sangat tidak banyak terlibat untuk membicarakan, mengambil tahu berkenaan politik? Adakah kerana pergolakan politik itu sendiri di negara kita ataupun bagaimana, Suhail? Punya pandangan Suhail lah.
Soalan yang sangat mencabar. Sebab anak muda pada hari ini kecenderungan mereka lah saya kira berkaitan dengan politik ini mungkin tak sama macam dulu. Saya kira mungkin ada kaitan dengan perkembangan globalisasi. Mungkin ada perkembangan berkaitan dengan zaman di mana internet. Dulu penglibatan anak muda, khususnya kalau kita lihat di universiti, kebanyakan terlibat jadi ahli politik biasanya adalah dalam kalangan pemimpin mahasiswa. Perwakilan pelajar Perwakilan pelajar misalnya contoh. Dia adalah satu perkembangan yang baik kalau sekiranya meriah suasana. Tetapi mungkin disebabkan oleh dari penglibatan ataupun fokus mereka ini di peringkat awal lagi, di peringkat remaja ataupun di peringkat persekolahan ataupun di peringkat universiti ini, kecenderungan mereka untuk mengambil tahu terhadap sistem demokrasi ataupun pembuatan polisi ataupun dasar ni rendah, mungkin menyebabkan mereka tidak berminat kepada politik. Itu mungkin itu pada pandangan saya lah. Pada pandangan yang kedua ialah mungkin akses kepada maklumat yang mereka lihat yang dilakukan oleh orang-orang politik yang bermasalah, yang saya tidak katakan semua sekali, ahli politik yang bermasalah dan yang memberikan masalah ini menyebabkan mereka berasa kecewa ataupun mereka rasa macam tak perlu untuk mereka ambil tahu lagi orang-orang yang seperti itu. Mungkin pada pandangan saya mungkin mereka tengok parlimen bergaduh ke ataupun berdebat mana kan, jadi pemikiran ke ini ke politik. Jadi ini mungkin pada. Tapi kalau secara abang kata apa, secara jelas kenapa mereka tidak mahu untuk mengambil tahu ni, mungkin perlu ada satu kajian lain juga untuk ni. Mungkin mereka dah tak rasa penting ataupun mereka ada lebih penting ataupun yang mungkin mereka nak capai dalam hidup mereka. Jadi walau bagaimanapun, apa yang bagi penting bagi saya ialah mungkin perkara ini boleh diterapkan di peringkat universiti sekali lagi, sekolah dan sebagainya, untuk mereka biasakan diri dalam menentukan banyak perkara dasar ataupun peraturan-peraturan di peringkat sekolah dan universiti. Sebab ini akan membentuk cara berfikir. Dan kebanyakan juga yang jadi orang politik ni adalah dalam kalangan sukarelawan sebenarnya, Kak Mat. Dia asal NGO, asalnya orang yang menyumbang kepada masyarakat secara percuma. Jadi apabila mereka melihat kenapa perkara tersebut tak dibuat, kenapa perkara tersebut sepatutnya kerajaan buat macam ini, macam itu. Jadi bukan kesedaran mereka terhadap pentingnya keputusan yang dibuat oleh kerajaan menyebabkan mereka kata kalau orang lain tak boleh buat, biar saya lah yang jadi pembuat dasar dan keputusan tersebut. Ini ramai juga yang jadi begitu. Jadi itu mungkinlah kalau Kak Mas tanya dari segi sudut kenapa anak muda hari ini mungkin agak sedikit kurang pelibatan dalam politik ataupun nak ambil tahu. Tapi walau bagaimanapun saya melihat perkembangan mutakhir ini melalui social media, sama ada di Twitter, TikTok dan sebagainya, Facebook dan sebagainya, saya melihat kesedaran itu semacam makin bertambah, alhamdulillah. Mungkin disebabkan oleh perubahan umur ni juga, pendaftar pemilih yang asalnya dulu 21 tahun dah dipinta menjadi 18 tahun pula boleh mengundi secara automatik. Ini memberikan kesan yang sangat positif kepada negara kita, dan lagipun kajian tersebut adalah kajian tahun 2015. Saya ingat perkembangan ini telah bertambah baik, dan saya yakin dan percaya pengundi muda yang secara automatik didaftarkan akan memberikan, orang kata apa, menjadi penentu sebenarnya kepada pilihan raya pada kali ini. Cuma sudah kena keluar mengundi.
kena keluar mengundi. Mak ayah tolong pastikan anak mengundi. Dan semak dekat mana mereka akan mengundi. Dan boleh dirujuk melalui SPR dan sebagainya. Sudah saja masuk YC, jadi dekat mana dia akan mengundi. Jadi dia akan dapat dengan mudah, insyaAllah. Jadi kalau pada pandangan saya begitulah Kak Mas, kenapa mungkin pada pandangan saya lah secara peribadi. Jadi kita harapkan macam Suhail sebutkan tadi biar anak muda ni ada rasa kepentingan untuk mengundi itu, kerana itu adalah penting untuk masa depan negara kita juga. Dan mak ayah pastikan bawa anak-anak untuk pergi mengundi. Dan insyaAllah kita akan berehat seketika, dan selepas ini kita akan ceritakan lagi berkenaan dengan sosialisasi politik ni, bagaimana apa lagi yang dikatakan dengan sosialisasi politik, dan juga apa antara contoh yang boleh anak muda kita faham berkenaan dengan sosialisasi politik ni. InsyaAllah kita akan kembali bersama dengan Suhail. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, insyaAllah kita akan kembali semula selepas ini. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayo kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini lahir dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India, serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan. Dengan harga RM45, dapatkan di laman sesawang ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus Forensik Keluarga menerusi Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Abbas Abul Qasim Ibn Firnas lahir pada tahun 810 Masihi di Ronda Onda, Andalus, yang kini dikenali sebagai Ronda Spanyol. Beliau menguasai pelbagai bidang ilmu, termasuklah astronomi, kimia, fizik, adab dan kesusasteraan serta muzik. Ibn Firnas terkenal kerana berjaya menghasilkan beberapa penciptaan yang penting. Antaranya termasuklah rantaian yang menunjukkan pergerakan planet dan bintang, kristal tiruan, jadual astronomi dan jam air yang dikenali sebagai Al-Maqata. Di samping itu, beliau juga berjaya menyediakan simulasi kurung dan kilat dan mencipta kaedah menghasilkan kaca daripada pasir. Sumbangan penting beliau yang lain ialah memajukan proses memotong dan mengilap kristal yang membolehkan Spanyol menghentikan pengeksportan kuarts ke Mesir bagi tujuan pemotongan. Pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas cuba melakukan ujian untuk terbang dari menara Masjid Mezquita di Cordoba dengan menggunakan sayap yang diperbuat daripada jubah yang disangga kayu dan diikat tali sutera. Beliau berjaya mendarat namun mengalami kecederaan ringan. Alat yang digunakan Ibn Firnas inilah kemudiannya dikenali sebagai payung terjun yang pertama di dunia. 24 jam sentiasa mendampingi
indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kembali pada waktu ini untuk kita teruskan segmen Khabar Orang Muda. Masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Suhail bin Muhammad Kamaluddin, merupakan Presiden Pertubuhan Belia Perdana. Masih lagi tajuk kita iaitu sosialisasi politik anak muda. Tadi kan Suhail, kita dah cerita banyak berkenaan dengan apa yang dikatakan dengan sosialisasi politik dan juga kepentingan ni untuk anak muda ni, dan juga kepentingan kepada anak muda untuk terlibat dengan politik ataupun mengambil tahu politik di negara kita ni terutamanya. Dan juga mungkinlah anak muda yang tahu juga macam mana yang dikatakan dengan sosialisasi politik ni untuk lebih lanjut mungkin nak tahu juga apa ni jenis-jenis macam mana yang dikatakan sebagai sosialisasi politik, dan juga mungkinlah ejen dia ataupun medium yang macam mana yang dikatakan sosialisasi politik ni. Silakan Syahid. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi apabila kita bincang tentang soal sosialisasi politik ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia adalah berkaitan dengan kesedaran ataupun penglibatan kita terhadap dalam isu berkaitan dengan politik. Sebagaimana saya sebutkan contoh, dia bincang, dia ambil tahu, dia menyertai aktiviti berkaitan dengan politik, khususnya kalau terlibat dalam kempen dengan parti, pegang jawatan. Dan juga sebagaimana saya sebutkan tadi, dia dipengaruhi. Ejen-ejen membentuk sosialisasi politik ini, dia dipengaruhi oleh sekeliling, persekitaran. Kalau mungkin mak dan ayahnya terlibat dalam politik sejak daripada muda dan sebagainya, jadi dia melihat sendiri. Jadi kecenderungan ataupun sosialisasi politik mereka lebih tinggi. Tapi kalau orang yang ataupun juga dipengaruhi oleh rakan, ataupun sekarang ni dipengaruhi oleh social media, juga mempengaruhi sosialisasi politik. Jadi alhamdulillah, bagus sebenarnya anak muda semakin terdedah kepada sosialisasi politik ini, semakin banyak kesedaran keterlibatan mereka dalam sosialisasi politik ini, kerana kesedaran politik akan menyebabkan mereka akan buat pilihan yang betul. Kesedaran politik akan menyebabkan mereka berfikir tentang negara. Kesedaran sosialisasi politik ni akan melahirkan pemimpin-pemimpin sebenarnya. Sebab pemimpin yang ada pada hari ini, pemimpin politik yang ada, dia bukan terus jadi ahli politik begitu. Dia dah ada kesedaran dalam sosialisasi politik untuk dia buat perubahan kepada negara. Kan dia ada kecewa dalam beberapa hal, dalam beberapa perkara dia tidak bersetuju, maka dia berfikir bahawa untuk dia buat perubahan, maka dia kena masuk politik, which is good. Ini yang dikatakan sosialisasi politik. Sebab kita nak anak muda yang ada kesedaran tinggi tentang politik, yang akhirnya memberikan manfaat kepada negara. Kerana kesedaran politik, maka menyebabkan hal ehwal kebajikan masyarakat akan bertambah baik. Dia akan terlibat sebagaimana saya sebutkan tadi, pembuatan dasar, pembuatan polisi, dan dengan kesedaran politik akan meningkatkan ekonomi negara, akan meningkatkan sistem keselamatan negara, sebab kecenderungan mereka berfikir tentang pembuat keputusan. Sebab itu kalau tafsiran politik itu sendiri ialah proses membuat keputusan. Proses membuat keputusan. Politik ni ada di mana-mana. Politik pejabat ada, politik di dalam organisasi mana pun ada, kan? Politik kepartian ada, parti politik pun ada. Jadi politik ni di mana-mana. Jadi boleh dilatih sebenarnya dalam semua peringkat. Yang terlibat dalam persatuan dan kelab sebenarnya bagus untuk melatih mereka berkaitan dengan politik, sebab nak meyakinkan orang. Politik ni sebenarnya dalam keluarga pun ada. Sebagai contoh, kita beritahu kan, anak dia tak confident, dia nak cakap dengan ayah. Jadi untuk pastikan ayah membuat keputusan menurut apa yang mereka nak, maka dia kempen melalui mak dia. Dia jadi mak dia cakap kepada ayah dia untuk akhirnya keputusan menurut apa yang dia harapkan.
Jadi itu juga politik. Itulah yang dikatakan seni politik. Sebab politik adalah untuk sebab proses membuat keputusan. Kenapa orang nak jadi, orang nak menang dalam politik, parti politik menang? Sebab nak jadi pembuat keputusan. Dia yang nak buat keputusan. Bajet tu nak guna untuk apa? Dia keputusan tentang peraturan bagaimana nak dipinda, nak dicipta, ataupun dibuang, ataupun nak digubal. Sebab dia nak jadi pembuat keputusan kepada banyak perkara. Sebab itu tafsiran bahasa mudah dia lah Kak Mas. Orang tak faham. Semua orang terfikir politik mesti parti politik saja. Kan? Walau bagaimanapun, ingin saya ambil kesempatan ini untuk ingatkan anak muda dalam PRU pada kali ini, ke-15 ini, kesedaran Alhamdulillah, saya tengok di sosial media dah banyak, dalam pelbagai lah, masing-masing punya pandangan, ideologi, Alhamdulillah. Cuma pastikan kita dapat maklumat yang betul dan sahih. Dan kita terima saja semua sekali. Tengok, double check dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, pilihlah, ini Radio IKIM, kan? Pilihlah suatu kumpulan ataupun ahli politik yang bertanggungjawab untuk menjaga agama persekutuan negara kita. Bukan agama persekutuan negara kita, yakni Islam. Jadi pilih orang yang pihak yang nak menjaga agama kita, yang nak mendapatkan agama persekutuan negara kita sebagaimana yang tetap dalam perlembagaan, yakni Islam. Yang kedua ialah pilihlah pemimpin yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, berwibawa dan berintegriti. Kebijaksanaan orang muda tahu bagaimana untuk menilai. Tapi paling penting asasnya ialah pilih orang yang baik untuk memimpin. InsyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. Yang keempat ialah bersedia untuk mengundi. Cari tiket bas. Berkembang tiket apa-apalah. Kan, asal boleh balik mengundi. Tapi kena dulu mengundi dekat mana? Takut-takut. Kan dia auto register ni, kadang dia berdasarkan dekat mana kita ni, mungkin kita dah pindah. Jadi cepat dekat mana kita sepatutnya mengundi. Jadi kena keluar mengundi, kena turun untuk mengundi. Dan yang keseterusnya ialah ini yang kita harapkan, jangan boykot. Betul. Nanti menyesal. Nanti menyesal. Saya suka nak petik ada satu kata tu, William E. Simon, dia kata, bad politicians are sent to Washington by good people who don't vote, dia kata. Maksudnya orang yang jadi dia kata orang yang bad politician, ahli politik yang tak baik ini dihantar ke Dewan Rakyat kerana kita tak pilih, kita tak keluar mengundi. Satu yang kita tak beri, ini bermakna kita menghantar orang yang salah. Kita tak berikan suatu undi kepada orang yang tak sepatutnya jadi pemimpin negara kita. Matlamat kita simple. Kita nak pemimpin yang baik. Pemimpin memberikan manfaat kepada negara dan rakyat. Bukan yang menyusahkan rakyat dan negara. Jadi ini concern kita. Yang paling penting, yang boleh jaga agama, yang boleh jaga negara dan rakyatnya. Ini yang kita nak pada kali ini PRU 15, pilihlah yang terbaik. Dia bukan dalam hati je. Bukan pilih dekat Facebook saja. Pilih, kena turun mengundi. Jangan kan, kita marah, kita tak puas hati di media sosial, tapi kita sendiri tidak menyumbang untuk memilih. Betul. Jadi kena turun untuk mengundi. Sebab ada gerakan kata tak payah. Jangan macam gitu. Kita Allah kurniakan akal ini, turun mengundi. Dan jangan terpengaruh dengan benda-benda, contohnya ada yang mungkin akan dia bayar dan sebagainya. Jangan itu. Betul. Pilih politik, ahli politik yang nak bertanding ni nanti jangan kerana dia bayar saya, maka saya kena pilih parti dia. Jangan begitu. Pilih yang betul-betul. Pilih yang baik
dan berintegriti. Itu je, susah nak explain panjang. Jadi kita kan pilihlah orang yang berwibawa dan orang yang berintegriti. Kumpulan yang berwibawa ataupun parti politik yang berwibawa dan berintegriti. Sebab insya-Allah apabila pemimpinnya baik, pemimpinnya amanah, maka pemimpinnya berintegriti, maka negara ni akan baik dan selamat. Sebab itu kita kena ambil tahu tentang politik negara kita. Jadi ambil tahu insya-Allah apa saja yang kita pilih dengan doa, kita pilih supaya Allah tunjukkan yang terbaik kepada diri kita, Allah berikan yang terbaik kepada negara kita. Insya-Allah negara kita akan menuju kepada negara yang disebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pengampunan. Sebab penting Allah ampun kita ni. Ada orang kata saya kena istighfar. Kenapa Allah penting Allah ampun? Apabila Allah ampun, apa saja kita nak Allah akan bagi. Allah tak ampun, susah kita. Jadi kena tolak mana-mana kumpulan yang memperjuangkan LGBT, yang memperjuangkan yang bertentangan dengan agama, perlu dibuang. Dan orang-orang yang menyalahgunakan kuasa mereka untuk kepentingan diri. Ini orang macam ni, kita tak perlu, kita tak boleh ambil dia sebagai pemimpin. Ambillah pemimpin yang baik, yang boleh membawa amanah rakyat, boleh membawa amanah daripada Allah SWT ini dengan baik, bukan untuk kepentingan diri. Sebagaimana firman Allah SWT, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya terhadap apa yang kamu pimpin. Kita adalah pemimpin pada diri kita sendiri. Sebab itu penting kita ambil tahu tentang politik negara kita dan buktikan kesedaran politik negara kita ni dengan cara turun mengundi pada pilihan raya yang ke-15 yang sekarang ni sedang dalam proses. Meriah ya. Kat kawasan kat meriah ke bendera? Belum lagi. Tak nampak lagi bendera. Ya, tapi yang menarik tadi bila saya sebut pemimpin yang kuat. Maksudnya kuat tu bukanlah dari segi fizikal semata Suhail kan? Dan Suhail pun kata perlu juga pemimpin tu yang kita nampak di sekeliling orang di sekeliling ni juga adalah orang-orang yang dikatakan qawi tu juga Maksud qawi saya rujuk juga kepada ahli mufassirin. Qawiyul amin ini dia tidak boleh salah satu sebab dia qawi wal amin. Dia qawiyul amin, dia bersekali, dia tidak boleh tidak, mesti kuat dan amanah, mesti berwibawa dan juga amanah, mesti jujur. Jadi orang yang macam ini, Nabi SAW kata orang tidak amanah ladin liman la amanatu lahu. Tak ada agama orang tidak amanah. Jadi syarat untuk qawi ini bukan mesti atas diri dia saja. Maksudnya bukan diri dia saja yang kena kuat. Maksudnya bukan diri saja dibawa, tapi dia juga dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang baik, ahli-ahli yang baik, yang pembantu yang jujur yang baik. Maka ini yang dikatakan juga qawiyul amin, qawi. Bukan atas diri dia saja. Sebab itu baginda Nabi SAW dikelilingi oleh pelbagai orang yang hebat. Dikelilingi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab yang gagah perkasa. Dikelilingi oleh Khalid Al-Walid sebagai panglima yang hebat luar biasa. Dikelilingi oleh Sayyidina Abu Bakar, orang yang lemah lembut hatinya. Dan dikelilingi oleh Sayyidina Uthman. Dikelilingi oleh Abdul Rahman bin Auf, kedua-duanya orang yang kaya luar biasa. Jadi dia dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Dan juga dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang baik. Salman Al-Farisi misalnya contoh, boleh memberikan nasihat kepada Nabi untuk buat khandak. Jadi Nabi dikelilingi, ini juga dikatakan sebagai qawi. Maknanya orang yang dikelilingi oleh orang yang hebat. Kadang-kadang pemimpin ini dia bagus, dia sendiri itu bagus, alhamdulillah, dia baik, dia amanah, dia baik, tapi dikelilingi oleh orang yang rosak, boleh menyebabkan dia sebagai pemimpin yang rosak juga suatu hari nanti.
Tapi dia perlu dikelilingi. Sebab itu tafsiran kepada qawi ini bukan hanya qawi atas diri dia saja, tetapi qawi yang dimaksudkan ialah semua sekali. Maksudnya orang sekelilingnya, penasihatnya, pembantunya, orang yang penyokongnya. Jadi insya-Allah apabila pemimpin itu qawiyul amin, maka negara itu akan aman, damai, sejahtera, ekonomi berkembang dengan baik. Negara yang miskin, negara yang kaya Kak Mas akan dimiskin apabila dipimpin oleh pemimpin yang korup. Negara yang miskin akan jadi kaya apabila dipimpin oleh pemimpin yang qawiyul amin, orang yang berbawa dan amanah. Ini penting. Negara kaya, luar biasa kaya, tapi dia akan miskin, dia akan bankrupt, dia akan muflis, dia akan jadi miskin walaupun asalnya dia kaya, hasil mahsul banyak. Tapi bila dipimpin oleh orang yang zalim, oleh orang yang berakhlak buruk, orang miskin akan jadi kaya. Apabila pemimpinnya qawiyul amin, insya-Allah. Jadi anak muda kena terlibat, kena ambil tahu tentang politik, khususnya pilihan raya dah dekat dah ni. Tak nak negara kita jadi miskin ya. Kita jadi miskin. Dan tambah lagi dengan dunia cabaran ekonomi global yang makin mencabar. Nak orang yang jujur. Kita nak orang yang amanah memimpin negara kita. Cerdik saja tak boleh. Dia tak boleh cerdik saja. Dia mesti amanah. Amanah itu penting. Orang yang amanah, insya-Allah dia akan berjaya. Orang yang amanah, orang yang jujur. Tak perlu bimbang sebab politician ni dia menang, dia jadi menteri ke, malam menteri ke, di parlimen sebagainya. Dia dikelilingi oleh alhamdulillah oleh pegawai-pegawai kerajaan yang dah ada pengetahuan, kecerdikan. Mereka perlu tentukan hala tuju, dan kita nak orang yang tentukan hala tuju ini adalah orang yang amanah, orang yang ada integriti, orang yang ada wibawa untuk memimpin negara kita pada ke arah jalan yang disebut sebagai negara yang baik, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan kepada dia. Jadi itulah tafsiran qawi itu. Bukan diri dia saja yang baik, kuat, hebat dan sebagainya, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Sebab Nabi SAW, kalau Allah nak beri kebaikan pada suatu kerajaan, maka Allah hantar penasihat-penasihat yang baik yang akan berada di mereka. Banyak rosak sistem mana-mana kepimpinan apabila penasihat ini yang diberikan kepercayaan oleh pemimpin tersebut merosakkan dia. Ini banyak kirah dalam sejarah negara, dalam sejarah dunia. Jadi terima kasih banyak Suhaib bersama kita pada hari ini, dan juga kita harap pengundi-pengundi yang tadi ada beberapa juta tu, yang banyak tu, yang juga merupakan pengundi automatik yang didaftarkan, keluar mengundi untuk memilih pemimpin yang berwibawa, yang qawiyul aminin tadi tu, supaya negara kita tidak jatuh miskin walaupun kita ada hasil yang banyak dan sebagainya, dan juga dapat memimpin negara untuk membuat dasar, membuat undang-undang yang boleh memberikan manfaat kepada negara kita sekaligus menjaga kemaslahatan kita dan juga menjaga agama kita ya. Jadi insya-Allah Suhaib, kita akan kembali lagi masa kata banyak ya. Kita bicarakan dari episod pertama sampailah sekarang berkaitan dengan anak muda ni, dan banyak memberikan manfaat kepada kita, dan juga insya-Allah boleh kita bicarakan lagi ya masa-masa akan datang ya Suhaib ya, untuk kita bicarakan lebih banyak lagi isu-isu yang berkaitan dengan anak muda. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda, teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuching 93.7 FM. Penyelenggaraan kenderaan amat penting. Diselenggara dengan baik supaya poket kita, kocek kita, masa kita tidak terbuang. Kerana di dalam skill otomotif memang dah dihadkan untuk mineral 5,000, semi sintetik 10, poli sintetik 15,000. Boleh pergi juga kepada 20,000.
kepada fully sintetik. Tapi berapa tahun, berapa lama kan, ini adalah kerugian kita. Jadi adalah disyorkan 15,000 untuk fully sintetik. Mengikut kepada kilometer pergerakan adalah paling sesuai untuk negara kita. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Langit malam bercahaya yang terlihat limpahan sinarannya, takkan jumpa tangisan rindu bagai dekat getaran panggilanmu pada mitra cinta. Ada rahsianya pada mitra cinta, ada jawabannya pada mitra cinta. Berbahasa agung kalimatnya, Tuhan tetapkanlah jiwa hati kami semua sehingga bertemumu, menatapmu nanti di sana. Tuhan temukanlah pengakhiran yang terindah sehingga bertemumu, menghadapmu di surga. Takkan jumpa tangisan rindu bagai dekat getaran panggilanmu pada mitra cinta. Ada rahsianya pada mitra cinta, ada jawabannya pada mitra cinta. Berbahasa agung kalimatnya, bukalah mata hati, bukalah cermin mimpi. Moga jalanku tidak keliru berkelana mencarimu. Tuhan temukanlah pengakhiran yang terindah sehingga bertemumu, menghadapmu di surga. Ya Tuhan, sembuhkanlah jiwa-jiwa yang berduka, kembali berbicara dan mengukir senyuman. Tuhan temukanlah dengan hikmah